Assalamualaikum semua, nama saya Safika binti Mohram. Pertama sekali, isu LGBT amat hangat diperkatakan dan menjadi bualan orang ramai di seluruh dunia. Golongan ini berusaha untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap mereka agar hubungan sejenis dibenarkan, sedangkan sebenarnya ia menyimpang dan salah dari segi undang-undang maupun agama. Sebenarnya, golongan LGBT selalu dipinggirkan dan menjadi golongan terendah atau kasta terendah dalam kehidupan masyarakat. Apa itu LGBT? Sebenarnya, LGBT terdiri pada golongan lesbian, gay, transgender dan biseksual. Lesbian dalam LGBT bermaksud sebuah orientasi seksual ketika perempuan mempunyai kecenderungan seksual menyukai sesama perempuan dan dia dikenali sebagai homoseksual. Gay pula dipanggil homoseksualitis yang lebih spesifik namanya. Gay bermaksud lelaki menyukai lelaki. Biseksual pula bermaksud seorang yang dapat tertarik kepada lelaki maupun perempuan. Transgender dalam LGBT bermaksud atau merujuk kepada individu yang mungkin bertindak, berfikir dan mempunyai perasaan atau keterampilan yang berbeza daripada jantina lahir atau biologi mereka. Seterusnya, mari kita lihat definisi agama. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, agama merupakan kepercayaan kepada Tuhan, sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Manakala, menurut Cendekiawan Muslim Indonesia iaitu Dr. Abdul Mukti Ali menyatakan agama adalah kepercayaan dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusannya untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk definisi hak asasi manusia pula ialah hak asasi manusia bermaksud suatu konsep etika politik moden dengan gagasan sesebuah penghargaan terhadap manusia. Gagasan ini bertujuan untuk membuat tuntunan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesama manusia. Okey, sejarah LGBT di Malaysia. Sebenarnya LGBT ini digunakan secara meluas pada tahun era 90-an di Malaysia. Golongan ini memperjuangkan hak asasi mereka sebagai homoseksual iaitu individu yang tertarik atau mempunyai perasaan kecenderungan sosial terhadap kaum sejenis. Golongan LGBT ini bergerak dalam organisasi yang besar, contohnya Gabungan NGO Hak Asasi Manusia Komago. Gabungan ini telah membuat tuntutan agar agenda mereka diterima oleh Kerajaan Malaysia dalam semakan berkala sejagat UPR pada 2013 yang dianjurkan oleh Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Geneva, Switzerland. Bukti lain sejarah LGBT di Malaysia ialah contohnya Nisha Ayub. Nisha Ayub merupakan wakil komuniti transgender telah bertemu dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawah pada Ogos 2018. Pertemuan ini adalah bertujuan untuk meminta agar kerajaan tidak mendiskriminasi golongan LGBT. Akhir sekali, ada bukti lain iaitu kenyataan daripada Saarbrück Academy on Media and Global Change mengatakan media sosial juga digunakan oleh golongan LGBT untuk membentuk penerimaan masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan LGBT. Status LGBT pula. Status LGBT di Malaysia ialah dalam status masih belum diterima. Hal ini kerana LGBT merupakan satu kesalahan undang-undang yang dapat dirujuk melalui Undang-Undang Jenayah Sivil Seksyen 377B Kanun Keseksaan yang mengatakan sesiapa yang melakukan hubungan seks luar tabi secara sukarela akan dihukum penjara maksimum 20 tahun termasuk sebatan. Seterusnya, status LGBT di Malaysia juga masih dalam perbincangan selepas peruntukan hak asasi manusia. Status LGBT di Malaysia juga masih dalam semakan berkala yang akan dijadwalkan pada Oktober 2022 untuk Malaysia. Seterusnya, kepada status negara-negara lain, negara-negara yang menerima LGBT ataupun perkawinan sejenis setakat 2014 antaranya ialah Sweden, Argentina, Belgium, Kanada dan beberapa lagi negara yang tertera
di slide saya ini. Seterusnya, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terjebak dalam LGBT. Pertama, kurangnya penghayatan agama. Menurut Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS, Datuk Haris Kasim, pernah menyatakan walaupun pendidikan agama itu diberikan sejak kecil lagi kepada anak-anak muda, namun mereka tidak mengamalkan kehidupan beragama sebenar-benarnya, lalu menyebabkan mereka terjebak dalam golongan LGBT ini. Kedua, pengaruh media massa. Pengaruh media massa memainkan peranan penting kerana ia menjadi platform penting bagi golongan ini untuk mempromosikan aktiviti songsang mereka, terutamanya menerusi Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain lagi. Ketiga, pengaruh rakan sejenis. Maksudnya di sini, rakan kita juga dapat menjadi faktor kita terjebak dalam LGBT. Rakan ini sebenarnya keliru dengan jantina mereka. Akibatnya, mereka gagal untuk mengekalkan jantina sebenar mereka. Akhir sekali, faktor seseorang terlibat dalam LGBT juga adalah disebabkan kurang perhatian atau kasih sayang daripada ibu bapa. Ini kerana ibu bapa begitu sibuk bekerja sehingga anak-anak mereka terabai. Akibatnya, anak-anak mereka mencari alternatif lain dan akhirnya terjebak dalam LGBT. Seterusnya, perspektif agama Kristian terhadap LGBT. Agama Kristian melarang umatnya untuk terjebak dengan perkara yang berkait dengan LGBT. Hal ini kerana lelaki telah diciptakan untuk hanya dibenarkan melakukan hubungan kelamin dengan isteri sahaja, dan ini hanya berlaku dalam perkahwinan monogami. Jenayah dan kesalahan moral seperti LGBT adalah dosa kerana perkara-perkara seperti ini menyakiti dan mengkhianati Tuhan, dan LGBT adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh Tuhan untuk manusia melakukannya kerana ia tidak sesuai dengan tujuan hubungan seksual. Menurut kitab suci Kristian, pada ayat Kejadian 1:27 hingga 28, ayat ini telah menjelaskan mengenai tujuan hidup orang Kristian, iaitu sejak dari awal lagi. Tuhan menciptakan manusia secara unik, iaitu lelaki dan perempuan adalah segambar dan serupa dengannya. Selain itu, dalam kitab Kristian juga dinyatakan bahawa tidak baik lelaki itu bersendirian. Kejadian 2:18. Tuhan mengatakan bahawa seseorang lelaki tidak boleh benar-benar mengenali dirinya sebagai lelaki tanpa jenis manusia lain yang sama-sama berkongsi kemanusiaannya, tetapi sangat berbeza sehingga setiap DNA masing-masing. Daripada pandangan gereja pula, dalam menangani masalah LGBT, gereja telah memerhati kedua-dua aspek dalam mengkaji kes-kes di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana Yesus mengasihi setiap orang yang membenci dosa dan memberi rahmat padanya, agar orang itu menerima dirinya semula. Gereja juga memerhatikan mentaliti orang yang terikat dengan hubungan LGBT. Dengan ini, gereja juga dapat memperhatikan aspek psikologi orang yang terlibat dengan LGBT. Hal ini supaya gereja dapat menyelaraskan tindakan yang sesuai untuk dilakukan terhadap apa yang dialami atau trauma dan sebab-sebab mereka menjadi sedemikian. Seperti yang kita ketahui bahawa agama Buddha adalah agama yang keempat terbesar di dunia, dan agama ini memiliki penganut yang terdiri daripada negara-negara yang besar seperti negara China, Thailand, India dan Jepun. Oleh itu, isu berkaitan LGBT bukanlah perkara yang baru dalam agama Buddha. Hal ini demikian dapat kita lihat bahawa agama Buddha antara agama yang menerima baik golongan LGBT berbanding dengan agama yang lain seperti agama Islam dan agama Kristian. Hal ini demikian kerana permasalahan berkaitan identiti dan orientasi seksual tidaklah terlalu difokuskan dan tidak mempunyai penjelasan yang khusus di dalam kitab suci agama Buddha. Oleh itu, terdapat dua pandangan yang kami dapat daripada penganut agama Buddha, iaitu pandangan dan kepercayaan yang menerima golongan LGBT dan pendapat dan kepercayaan yang menolak golongan LGBT.
Okey, bagi pandangan atau pendapat yang menerima golongan LGBT mempercayai bahawa golongan LGBT ini adalah salah satu hukum karma yang berlaku pada masa lampau mereka. Penganut agama Buddha mempercayai bahawa hukum karma tersebut wujud dan jika seseorang melakukan kesalahan atau kejahatan pada masa lampau mereka akan mendapat hukum karma pada kehidupan masa akan datang mereka. Dan ini dapat dibuktikan dalam kitab suci agama Buddha iaitu Samyutta Nikaya 1 dalam halaman 227 yang menyatakan hukum karma tersebut wujud dalam agama Buddha. Dan penganut agama Buddha mempercayai bahawa golongan LGBT adalah seperti manusia yang lain dan mereka tidak boleh menjatuhkan martabat mereka dan tidak boleh menghakimi mereka. Kalau pendapat atau pandangan yang menolak golongan LGBT, contohnya adalah tokoh agama Buddha iaitu Dalai Lama ke-14 pernah menyatakan bahawa penganut agama Buddha perlulah mempunyai perbezaan dengan penganut-penganut agama lain, iaitu penganut agama Buddha perlulah menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan seperti homoseksual, hubungan sejenis, dan ini sangat berkait rapat dengan golongan LGBT. Dan pernyataan ini sangat disetujui oleh segelintir penganut agama Buddha dan mereka mengaitkan dengan salah satu adab moral yang digunakan dalam agama Buddha iaitu 5 latihan sila atau Pancasila. Okey, kesimpulan yang dapat kami lakukan adalah walaupun terdapat segelintir masyarakat atau penganut agama Buddha yang menolak golongan LGBT, namun majoriti penganut agama Buddha dan tokoh agama Buddha menerima golongan LGBT disebabkan tidak mempunyai penjelasan khusus mengenai masalah identiti seksual ini. Dan seperti yang kita tahu dalam agama Buddha, permasalahan berkaitan identiti dan orientasi seksual tidaklah dipentingkan, dan bagaimana golongan LGBT ini menjalani kehidupannya adalah yang penting. Adakah dia menjalani kehidupan yang baik ataupun buruk. Sekiranya dia menjalani kehidupan yang buruk atau jahat, penganut agama Buddha mempercayai bahawa mereka perlu dibimbing untuk mencapai kebahagiaan yang sebenar atau nirvana. Sekian, terima kasih. Agama Hindu tidak melarang keras mengenai isu LGBT. Kita sebagai seorang individu mengetahui bahwa kegiatan LGBT adalah satu perkara yang tidak baik dan akan memberikan banyak kesan negatif kepada golongan masyarakat, terutamanya golongan-golongan muda yang terdedah kepada isu seperti ini, dan juga kepada golongan-golongan seterusnya yang mungkin akan terjebak dengan kes-kes serius seperti ini. Namun bagi agama Hindu perkara ini tidak diambil berat begitu tinggi, tidak seperti agama Islam dan Kristen yang menganggap isu LGBT sebagai satu isu yang perlu diambil berat dan perlu ditangani dengan cepat. Seterusnya, agama Hindu tidak menggalakkan perkawinan sama jenis. Walaupun agama Hindu tidak melarang keras hubungan LGBT ini, namun agama Hindu juga tidak menggalakkan perkawinan sama jenis dilakukan karena ianya tidak dapat menjamin keberadaan zuriat atau keturunan dan juga tidak menjamin kebahagiaan. Agama Hindu tidak menganggap homoseksual atau LGBT sebagai kejahatan, melainkan sebagai satu dosa yang perlu ditanggung oleh individu yang melakukan perkara tersebut. Perspektif agama Hindu ini hampir sama dengan perspektif agama lain yang menganggap kegiatan LGBT sebagai satu dosa, namun bagi agama lain ia juga satu isu yang sangat penting untuk ditangani dan juga sangat penting untuk diberi perhatian. Perspektif yang terakhir adalah agama Hindu tidak memberikan hak kepada golongan LGBT untuk mendapatkan upacara perkawinan dengan puja mantra Veda. Puja mantra Veda adalah syair-syair yang merupakan wahyu Tuhan yang Maha Esa, dan menurut perspektif agama Hindu, bagi golongan yang melakukan kegiatan LGBT ini
tidak berhak mendapatkan upacara perkawinan dengan puja mantra Veda karena ianya merupakan satu adat dan satu kehormatan kepada Tuhan mereka. Sekian saja dari saya. Saya teruskan pembentangan ini kepada rekan yang seterusnya. LGBT dari segi Islam adalah merupakan satu tindakan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana Islam sangat mementingkan kesucian dan kehalalan. Menurut Syafiq Hashim, homoseksualitas adalah salah satu cara untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jantina seperti lelaki dan lelaki, iaitu disebut sebagai gay, mahupun perempuan dengan perempuan yang disebut sebagai lesbian. Homoseksual merupakan aktiviti seksual yang dilakukan oleh pasangan sesama jantina, manakala biseksual pula ialah individu yang tertarik kepada dua jenis kelamin, sama ada lelaki mahupun perempuan. Selain itu, agama Islam juga telah menolak perbuatan penyimpangan seksual atau homoseksual ini kerana ia dianggap sebagai satu perbuatan keji dan dilarang keras dalam hukum Islam. Homoseks ini juga terjadi akibat daripada kelainan dalam perkembangan kepribadian seseorang. Dalam istilah kedoktoran, homoseks disebut sebagai paiderastia, manakala dalam agama Islam pula ia disebut sebagai liwat. Perbuatan ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut yang hidup pada zaman Nabi Ibrahim. Kisah ini juga terdapat dalam Al-Quran yang dapat kita jadikan dasar kepada larangan perbuatan homoseksual itu. Selain itu, transgender atau disebut sebagai waria, iaitu al-mukannats, ialah lelaki yang menyerupai perempuan dalam segi kelembutan, cara berbicara serta pergerakannya. Al-khunsa pula ialah individu yang mempunyai dua kelamin, iaitu kelamin lelaki serta perempuan, dan transgender ini juga ada kemungkinan untuk mengganti jenis organ kelamin mereka. Hak manusia ini merupakan satu dasar yang ada dalam diri manusia secara semula jadi yang bersifat universal dan berkekalan. Jadi, ia mesti dilindungi, dihormati, dipelihara dan tidak boleh diabaikan. Oleh itu, sudah menjadi keperluan bagi golongan LGBT untuk mendapatkan hak asasi mereka dalam bentuk rawatan penyakit LGBT kerana salah satu daripada perlindungan itu ialah bentuk jaminan kesihatan untuk pulih daripada penyakit. Namun begitu, LGBT tidak termasuk dalam konteks hak asasi manusia kerana banyak hak yang telah dirampas oleh golongan LGBT ini. Sebagai contoh, hak orang tua. Hal ini kerana setiap orang tua seharusnya menginginkan cucu, namun hak tersebut telah dirampas kerana hakikatnya pasangan sesama jantina tidak boleh melahirkan zuriat. Walau bagaimanapun, homoseksual ini juga bukanlah satu pilihan tetapi ia merupakan penyakit mental yang dapat disembuhkan. Hal ini kerana homoseksual bukanlah satu fenomena semula jadi, namun ia adalah minat terhadap sesama jantina yang datang untuk memenuhi keinginan sendiri. Antara langkah bagi mengatasi masalah LGBT ini ialah dengan menyekat segala aktiviti yang mempunyai unsur LGBT kerana sekiranya terdapat program seperti pertandingan Ratu Cantik Maknya dan ia melibatkan orang Islam, pihak berkuasa dengan kerjasama polis boleh melakukan serbuan dan tangkapan untuk pendakwaan di mahkamah syariah berdasarkan peruntukan Seksyen 29 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Selain itu, kita juga haruslah menjaga pergaulan agar dapat terhindar dari pergaulan yang terlampau bebas kerana LGBT ini merupakan golongan yang bergaul melampaui batas serta menyalahi fitrah sebagai manusia. Langkah seterusnya ialah dengan tutup atau menghindari segala siaran pornografi kerana ia boleh menembusi fikiran terutama remaja yang semakin dewasa tanpa mereka sedari. Seterusnya ialah kesan-kesan LGBT. Antara kesan LGBT ialah kebolehan dan kelebihan diri tidak lagi diiktiraf.
Hal ini karena perlakuan individu tersebut adalah tidak sama seperti sejantinanya. Sebagai contoh, kebanyakan individu yang gay, karakter mereka lebih kepada wanita, mereka memakai makeup dan berpakaian seperti wanita, bahkan berperangai lembut. Selain itu juga, aktiviti harian mereka tidak dapat diterima umum seperti mana yang kita sedia maklum, bukan semua orang dapat menerima LGBT di dalam komunitas mereka. Misalnya, pasangan kekasih yang gay ataupun lesbian berpegang-pegang tangan di halayak ramai. Apabila segelintir masyarakat nampak akan kejadian itu, pasangan tersebut dicaci dan dikecam teruk oleh mereka. Tambahan lagi, runtuhnya keharmonian hidup bermasyarakat. Apabila golongan LGBT ini dicaci dan dipandang serong oleh masyarakat, sudah pasti akan berlakunya pergaduhan. Oleh yang demikian, perpaduan masyarakat akan terjejas sekaligus menjejaskan ikatan silaturahim di antara mereka. Bukan itu sahaja, keharmonian dalam kekeluargaan juga akan hilang. Sering kita lihat di dalam media massa, anak yang menjalinkan hubungan dengan sejenisnya tidak diterima di dalam keluarganya. Hal ini karena ibu bapaknya berasa malu dan kecewa dengan tindakan anaknya itu. Dalam masa yang sama, marwah keluarga mereka juga tercalar. Akhir sekali, perilaku LGBT ini telah menyebabkan pelbagai penyakit berjangkit seperti AIDS dan HIV. Penyakit berjangkit ini berlaku karena mereka melakukan hubungan seks secara bebas. Secara konklusinya, isu LGBT perlu diambil serius oleh semua pihak. Ini disebabkan oleh masyarakat yang mudah terpengaruh oleh budaya barat, terutamanya golongan remaja. Bukan itu saja, LGBT juga akan merosakkan akhlak dalam masyarakat. Oleh itu, kerajaan perlulah memperketatkan undang-undang. Ibu bapa juga perlulah menerapkan ajaran agama kepada anak mereka sejak dari kecil, dan anak-anak muda perlu diberi pendidikan awal terhadap kesan LGBT agar mereka tidak terjejas dalam hubungan songsang ini.